Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Hazwan bin Muhammad Fazli. Nombor matrik saya 68271. Hari ini saya nak membentangkan tajuk research metodologi yang bertajuk pembungkusan kerupuk leko losong. Untuk pengenalan kerupuk leko losong, Kampung Losong di Terengganu amat terkenal di seluruh negara kerana keropoknya. Keropok leko merupakan makanan tradisional popular di negeri Terengganu. Perusahaan keropok leko di Kampung Losong diisytiharkan sebagai pusat peniaga keropok leko di Terengganu oleh Kerajaan Negeri Terengganu sendiri. Kampung Losong merupakan tempat membeli keropok di Terengganu. Selepas 30 tahun pengusahaan keropok leko Kampung Losong diusahakan, kira-kira 20 peniaga di sini bersepakat menubuhkan persatuan pengusahaan keropok leko tersebut. Keropok leko Kampung Losong dikenali ramai kerana bentuknya yang agak kecil, iaitu sepanjang 12.7 cm sahaja. Bentuknya inilah yang membezakan keropok leko Kampung Losong dengan yang lain. Selain itu, rasa ikan asli juga memberikan rasa keropok leko di sini sangat sedap dan menjadi pilihan orang ramai sampailah di negeri lain yang datang ke negeri Terengganu untuk mendapatkan keropok leko di Kampung Losong tersebut. Untuk kepentingan kajian ini, penyelidikan ini akan menggunakan soal selidik dan temu bual untuk mengetahui lebih banyak mengenai produk dan mengenal pasti reka bentuk pembungkusan yang sesuai untuknya. Soal selidik ini terdiri daripada soalan yang mengenai masalah pembungkusan secara semasa. Ini untuk menentukan sama ada semasa pembungkusan memerlukan reka bentuk yang baru untuk menarik lebih ramai pelanggan mengetahui tentang produk tersebut. Soal selidik yang akan diedarkan melalui borang Google di WhatsApp dan juga kertas. Soal selidik akan diedarkan melalui Google dan juga kertas. Ini akan dilakukan melalui panggilan telefon dengan salah seorang penduduk kampung yang tinggal di Kampung Losong di Terengganu. Ini kerana penduduk tempatan lebih arif mengenai produk tersebut kerana produk tersebut berasal daripada negeri Terengganu. Untuk penyataan masalah, proses pembungkusan keropok leko dapat dilakukan secara mudah dengan menggunakan secara manual dan dibungkus dengan teliti. Malangnya, pembungkusan secara manual boleh menyebabkan keropok leko itu mudah rosak dan tidak dapat dimakan disebabkan kecuaian seseorang ketika proses pembungkusan tersebut. Pengenalan cara pembungkusan keropok leko yang betul dapat mengatasi masalah-masalah kecil yang berlaku ketika proses pembungkusan keropok leko. Oleh itu, tujuan penyelidikan ini adalah untuk membina struktur, mengembangkan idea dan untuk mengenal pasti cara pembungkusan yang betul untuk menggunakan bahan yang sesuai dalam proses pembungkusan. Tujuan kajian. Terdapat 5 tujuan atau objektif dalam kajian ini. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh peniaga semasa pembungkusan keropok leko secara manual. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti struktur dan kepentingan pembungkusan yang betul. Yang ketiga adalah untuk mengelakkan masalah proses pembungkusan keropok leko. Yang keempat adalah untuk mengesahkan keberkesanan pembungkusan keropok leko kepada pelanggan. Objektif kajian.
Terdapat 3 objektif yang dicapai dalam penyelidikan ini. Yang pertama adalah mengenal pasti apa itu kerepuk lekor losong. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti bahan yang sesuai untuk pembungkusan kerepuk lekor losong. Yang ketiga adalah untuk mencari kaedah yang sesuai untuk pembungkusan, cara pembungkusan kerepuk lekor yang dengan betul. Pembungkusan makanan. Pembungkusan makanan merupakan kaedah pembungkusan untuk makanan. Pakej ini menyediakan perlindungan mengganggu rintangan dan fizikal khas, kimia atau keperluan biologi. Ia mungkin memerlukan satu label fakta pemakanan dan lain-lain maklumat tentang makanan yang ditawarkan untuk dijual. Untuk metodologi yang digunakan dalam penyelidikan ini dibincangkan dalam bahagian ini adalah penyediaan ini akan menggunakan kaedah penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk mengumpul data dari responden melalui soalan tinjauan dalam talian. Sementara itu, kaedah kualitatif digunakan untuk mengumpul data melalui sesi temu ramah dalam talian. Temu ramah dalam talian dilakukan dengan menyebarkan soalan temu bual kepada responden melalui borang dalam talian. Selain itu, responden yang dipilih adalah dari pengusaha berpengalaman dan pelanggan. Reka bentuk penyelidikan. Reka bentuk penyelidikan adalah rancangan keseluruhan projek penyelidikan yang menggambarkan sejumlah kegiatan dan pilihan dengan tujuan menghubungkan pertanyaan penyelidikan dengan sumber data dan pemerhatian yang relevan tentang dunia empiritikal. Oleh itu, reka bentuk penyelidikan jenis bukan eksperimen dilakukan dalam penyelidikan ini. Reka bentuk penyelidikan bukan eksperimental biasanya digunakan dalam sains sosial dan tidak ada manipulasi pemboleh ubah. Oleh penyelidik kerana kajian ini dilakukan dalam keadaan semula jadi, fenomena dipastikan ketika ia berlaku. Kategori strategi reka bentuk penyelidikan bukan eksperimental yang ditekankan dalam penyelidikan ini adalah penggunaan soalan tinjauan, soal selidik dan juga temu bual. Untuk teknik pengumpulan data kualitatif dan juga kuantitatif, analisis pengumpulan data merangkumi pelbagai teknik pengumpulan data dan semua data dikumpulkan dari pelbagai sumber. Dalam penyelidikan ini, terdapat 2 teknik yang digunakan oleh penyelidikan sebagai sumber utama dan juga beberapa penyelidikan melalui internet. Teknik pengumpulan data akan menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif sebagai pendekatan utama. Pendekatan utama kualitatif akan digunakan untuk mengumpul data melalui temu bual. Dengan salah seorang pekerja kilang kerepuk lekor losong, penyelidikan hanya mengambil satu temu bual sahaja. Pengkaji ingin membuat perhatian mengenai pembungkusan semasa dan untuk mengetahui lebih lanjut mengapa mereka menggunakan pembungkusan semasa secara pembungkusan tetap untuk kerepuk lekor losong. Temu ramah ini berdasarkan pengalaman pekerja menjadukan kerepuk lekor dan juga ingin mengetahui bagaimana proses kerepuk lekor losong tersebut menjadikan perbezaan
menjadikan bezanya dengan yang lain, dengan kerupuk yang lain. Soal selidik akan digunakan untuk membuat tinjauan dengan khalayak sasaran mengenai pengetahuan mereka mengenai pembungkusan produk dan membantu dalam penaksiran data. Tinjauan pendekatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana khalayak sasaran dipengaruhi dengan pembungkusan yang berbeza dan peningkatan pembungkusan kerupuk leko losong yang ada sekarang. Pengkaji akan memberi tumpuan kepada pembungkusan yang berkesan dan sesuai untuk kerupuk leko losong. Pengumpulan data akan dikendali yang akan dibagi menjadi 5 fasa yang berbezanya. Setiap fasa memfokuskan pada komitmen yang terpisah daripada penelitian. Fasa pertama adalah mengenal pasti masalah yang terancang. Untuk menyelesaikan masalah yang telah dibuat, ia akan menentukan objektif pendidikan ini dan mengkajinya. Fasa kedua berdasarkan analisis sistem. Pada fasa awal sudah menyepit masalah pembungkusan dan apa yang perlu diubah untuk penambahbaikan. Fasa ketiga adalah merancang dan mengembangkan proses pembuatan produk. Pendidikan ini adalah untuk merancang pembungkusan untuk kerupuk leko losong dan mengembangkan proses pengeluaran sambil pematian sertifikasi, kualiti dan juga kos produk. Fasa keempat adalah mengesahkan proses dan produk yang menguji keluaran produk untuk mengesahkan keberkesanan pembungkusan. Fasa kelima adalah pelancaran dan penilaian dan penambahbaikan berterusan. Fasa ini termasuk dalam mengenal pasti masalah yang memulakan tindakan pembetulan serta data yang berkaitan dengan keberkesanan proses yang berkualiti. Untuk appendix pula mengenai data. Untuk mengenai data dalam kita buat dalam bahagian umur menunjukkan peratus jantina lelaki lebih tinggi mengetahui lebih tinggi daripada wanita. Yang kedua adalah umur. Bahagian umur dalam jangkaan umur yang mengetahui tentang kerupuk leko tersebut adalah yang paling tinggi adalah umur peratusnya adalah 18 hingga 30 yang tinggi dalam mengetahui kerupuk leko tentang kerupuk leko tersebut. Dalam asal usul dalam soal selidik kita yang kita buat adalah berdasarkan negeri yang kita dapat daripada responder. Negeri Sarawak merupakan responder yang paling tinggi yang kita peroleh yang tahu mengenai kerupuk leko Terengganu ini. Untuk pengetahuan kerupuk leko losong pula menunjukkan ramai yang tahu mengenai kerupuk leko losong tersebut. Itu sahaja dari saya. Terima kasih.